Didik TV KPM. Masih bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz. Bagi mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4 hari ini, saya ditemani Cikgu Somu dan juga Cikgu Aida beserta dengan 4 murid lagi daripada SMK Convent Green Lane, Georgetown, Pulau Pinang. Sebentar tadi kita dah belajar sedikit objektif tentang pembelajaran pada hari ini. Kita nak teruskan pembelajaran pada hari ini dan saya serahkan kepada Cikgu Somu. Silakan Cikgu Somu. Okey, murid-murid, mari kita lihat beberapa contoh hak dan tanggungjawab. Yang pertama, perkara 5 berkaitan tentang kebebasan diri. Yang kedua, perkara 6 berkaitan keabdian dan kerja paksa dilarang. Yang ketiga, perkara 8 kesamarataan. Seterusnya pula perkara 10 kebebasan bercakap, berimpun dan berpersatuan. Dan yang terakhir, perkara 13 hak terhadap harta. Walaupun terdapat banyak perkara dalam kita punya perlembagaan, yang ini antara yang telah dipilih untuk pelajar-pelajar sekolah. Okey, seterusnya daripada 5 ini kita hanya akan fokuskan kepada 2 sahaja. Yang pertama, murid-murid. Apakah yang dimaksudkan sebagai perkara 8 kesamarataan? Semua orang adalah sama, rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Itu yang pertama, maksud perkara 8 kesamarataan. Dan di sini pula, setiap warga negara mempunyai tanggungjawab di mana tidak bersikap diskriminasi kepada mana-mana pihak atas alasan agama, kaum ataupun jantina. Perkara ini sangat penting terutamanya apabila kita berada dalam negara yang mempunyai pelbagai bangsa. Okey, faham murid? Okey, seterusnya pula kita akan telitikan perkara yang kedua iaitu perkara 13 iaitu hak terhadap harta. Tidak seseorang pun boleh dilucutkan hartanya kerana kecuali mengikut undang-undang. Dan sebagai warga negara pula, kita mempunyai tanggungjawab untuk membuat pengisytiharan harta dan membayar cukai. Seperti mana yang telah pun dibuat oleh Yuyu pada awal Siaran tadi ya? Ya, betul. Setiap rakyat negara kita perlu membayar cukai. Betul. Dan di sini pula cikgu nak tanya kepada murid-murid. Okey, siapa boleh bagi tahu apa kepentingan cukai kepada negara? Ada yang nak cuba jawab? Kalau anda jawab akan dapat 1 mata ganjaran. Kak Yuyu dah sediakan di sini. Okey, cikgu ulang, apakah kepentingan kita perlu membayar cukai? Okey, siapa yang nak cuba angkat tangan dan tekan mikrofon? Silakan. Baik. Okey, Tania Shalini. Shalini? Dapat meningkatkan ekonomi negara. Ya, tepat. Kita bagi dia 1 mata ganjaran. Ya. Okey, tepat. Meningkatkan ekonomi negara. Okey, seterusnya siapa lagi nak cuba? Apa kepentingan cukai? Kenapa kita perlu membayar cukai? Okey, siapa nak cuba boleh angkat tangan dan tekan butang mikrofon. Silakan. Ada sesiapa yang nak mencuba? Tak ada yang nak cuba. Mungkin cikgu boleh terangkan agar mereka boleh... ada yang nak cuba. Pritika. Pritika, cuba. Tak apa, salah tak apa. Kita belajar. Silakan Pritika. Meningkatkan kualiti hidup warga negara. Ya, tepat juga. Apabila rakyat membayar cukai, kerajaan akan mendapat pendapatan. Dan pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara. Kalau pembangunan negara mantap, kita punya gaya hidup, kualiti hidup akan meningkat. Jadi, Pritika juga dapat 1 mata ganjaran daripada Cikgu Somu. Kepada Pritika dan Shalini. Okey, seterusnya pula. Mari kita lihat. Apakah kepentingan hak sebagai warga negara? Tadi kita tengok 2 contoh daripada 5. Seterusnya pula, kenapa? Apakah kepentingan hak kita sebagai warga negara? Yang pertama, apabila kita mengamalkan hak kita dengan betul, kita dapat mewujudkan kemakmuran dan keamanan kehidupan sejagat. Yang kedua pula, dapat mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Yang itu penting terutamanya kita di negara Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum. Seterusnya pula, dapat merapatkan jurang antara kaum. Betul. Apabila setiap kaum mengikut perkara-perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan, kita dapat mewujudkan sebuah negara yang aman dan harmoni. Damai. Betul. Seterusnya pula,
mengelakkan diskriminasi yang boleh berlaku kerana perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Contohnya perkara yang menyentuh tentang kesamarataan. Okey, seterusnya pula. Kepentingan yang seterusnya pula dapat meningkatkan taraf hidup sosial. Di sini kita boleh menyentuh tentang apa? Pembayaran cukai. Apabila setiap warga negara membayar cukai, cukai itu akan meningkatkan taraf hidup sosial setiap masyarakat. Seterusnya yang terakhir pula menjamin kebebasan hak asasi warga negara. Dan kesemua ini merujuk kepada hak. Seterusnya pula, mari kita lihat murid-murid, apakah kepentingan kita melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara. Apabila setiap warga negara melaksanakan tanggungjawab mengikut perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan, yang pertama, kita dapat melestarikan alam sekitar. Yang kedua, kita dapat membangun dan memartabatkan nama negara dengan melaksanakan tanggungjawab kita. Cikgu lupa tadi. Bagaimana pula kita dapat melestarikan alam sekitar? Contohnya, kita sebagai warga negara Malaysia, kita menjaga kebersihan alam sekitar. Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan tentang melestarikan alam sekitar. Contohnya, kempen Kita Semula. Tanggungjawab setiap rakyat. Seterusnya pula, memastikan dasar kerajaan dapat berjalan dengan lancar. Di sinilah sebagai seorang warga negara, kita perlu melibatkan diri dalam segala dasar yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, belilah barangan buatan Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengambil bahagian dalam kempen tersebut. Dan kempen tersebut akan membantu untuk meningkatkan ekonomi negara. Kita melaksanakan apa? Tanggungjawab kita sebagai warga negara. Tepat. Seterusnya pula, mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada negara, sikap patriotisme, sikap cinta akan negara dapat diwujudkan di mana seorang rakyat yang mempunyai tanggungjawab terhadap negara. Betul. Seterusnya pula, dapat melicinkan pentadbiran kerajaan dalam semua aspek. Yang ini yang penting apabila setiap rakyat melaksanakan tanggungjawab dengan betul. Kita punya pentadbiran kerajaan akan menjadi sangat lancar. Dan akhir sekali pula, membantu pembangunan ekonomi, sosial, politik yang stabil. So, dalam situasi ini, kita sebagai rakyat Malaysia dan warga negara perlu melaksanakan tanggungjawab kita dengan betul dan sempurna. Okey, yang pertama kita tadi tengok tentang maksud perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan. Yang kedua, kita telah pun lihat kepada kepentingan hak dan kepentingan tanggungjawab. Seterusnya pula murid-murid, mari kita lihat apakah kesan kalau kita gagal melaksanakan hak dan tanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang pertama, mari kita lihat untuk diri kita murid-murid. Yang pertama, apabila anda gagal melaksanakan hak anda sebagai warga negara, anda akan tersisih dari masyarakat. Boleh tak Yuyu bagi satu contoh bagaimana kita akan tersisih daripada masyarakat? Sebagai contoh, jika kita mengabaikan tanggungjawab kita untuk mewujudkan suasana harmoni antara kaum, masyarakat juga akan, contohnya rakan-rakan di sekeliling kita tidak mahu berkawan dengan kita kerana kita tidak mementingkan kesamarataan. Penjelasan yang tepat. Seterusnya pula, kita akan dipandang rendah oleh masyarakat. Mungkin kita akan menjadi seorang yang selfish. Betul. Mementingkan kebendaan. Okey, seterusnya pula murid-murid, mari kita lihat apakah kesan kalau segelintir masyarakat gagal untuk mereka mengamalkan hak mereka. Yang pertama, akan berlaku perselisihan faham. Contohnya boleh berlaku pergaduhan di antara kaum. Betul. Okey, yang kedua pula akan mengancam keselamatan negara. Kalau berlaku pergaduhan, pemberontakan akan menyebabkan keselamatan negara kita akan terancam. Betul. Okey, seterusnya pula yang ketiga kepada negara pula. Sudah tentu kalau rakyat negara itu tidak mengamalkan, tidak mengutamakan hak mereka, imej negara akan tercemar dan semangat patriotik akan berkurang. Dan negara kita akan dipandang rendah oleh negara lain. Kalau mereka pandang rendah terhadap negara kita, confirm tidak akan berlaku kemasukan pelancong dan menyebabkan ekonomi negara kita akan terjejas. Betul. Okey, nampak tak murid-murid? Di sini ada kaitan. Setiap tindakan yang diambil oleh individu, masyarakat dan negara akan menyumbang kesan kepada pelbagai pihak ataupun pelbagai bidang.
Okey, seterusnya pula murid-murid, kita akan lihat kepada apakah kesan pengabaian tanggungjawab. Tadi kita lihat kepada kesan pengabaian hak. Sekarang pula kita akan lihat kepada kesan pengabaian tanggungjawab sebagai warga negara. Yang pertama kepada diri kita, hak asasi akan hilang. Okey, di sini pula saya nak tanya kepada murid-murid, apakah contoh-contoh hak asasi sebagai seorang manusia? Boleh Siapa nak ke? jawab? Siapa yang nak cuba? Apakah hak kita sebagai Baik. seorang manusia? Ya. Okey, Subashini. Okay, dipersilakan Subashini. Silakan dengan jawapannya. Kebebasan untuk bercakap dan berhimpun. Ya, tepat. Salah satunya kita sebagai manusia, kita mempunyai kebebasan untuk kita mengeluarkan pendapat kita. Tapi dalam batasan yang tertentu. Betul. Okey, tepat sekali. Kita boleh Okey, bagi satu ganjaran kepada Tahniah Subashini. Okey, seterusnya ada tak yang lain selain daripada hak yang telah pun cikgu jelaskan tadi? Ada tak hak yang lain? Okey, kita akan beri... Okey, Shalani dulu. Okey, kita beri peluang kepada Shalini yang angkat tangan terlebih dahulu. Apakah kesan untuk pengabaian? beragama. Ya, hak untuk kita mengamalkan kebebasan beragama. Tepat sekali. Satu lagi markah. Catherine pun nak cuba, cikgu. Okey, seterusnya Catherine. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, tepat Betul, sekali. tepat Semua sekali. rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mendapat. Akses pendidikan. Ya, seterusnya air sekali pula Pritika. Jawapan saya sama dengan Catherine tadi. So kali ini Okey. Pritika tak dapat mata ganjaran. Dia dah dapat lebih awal tadi ya, cikgu. Okey. Okey. So seterusnya pula, itu antara contoh. Selain daripada hak yang telah pun diberitahu oleh pelajar-pelajar murid-murid saya, hak untuk kita bersukan, hak untuk kita mendapat keperluan asas, itu antara contoh. Hak untuk kita bekerja, itu antara contoh hak-hak yang perlu ada. Kalau kita tak amalkan ataupun kita tidak mengamalkan tanggungjawab kita, hak asasi tersebut akan hilang. Selain daripada sini, ada juga hak untuk golongan pekerja, golongan OKU, golongan wanita dan diikuti dengan golongan pelanggan. So ada terdapat pelbagai hak di sini ya. Okey, seterusnya pula berlaku diskriminasi kepada diri apabila kita tidak mengamalkan tanggungjawab. Contohnya kita melakukan penderaan terhadap OKU ataupun kita melakukan penderaan terhadap orang tua akan menyebabkan berlakunya diskriminasi. Betul, cikgu. Okey, seterusnya pula kita akan lihat kepada masyarakat. Jikalau masyarakat tidak mengamalkan ataupun tidak mengabaikan, mereka telah mengabaikan kesan, taraf hidup rakyat akan terjejas dan hidup tidak akan sejahtera. Di sini pula kita boleh kaitkan dengan akan berlaku pergaduhan, akan berlaku pemberontakan dan lain-lain apabila kita tidak mengamalkan tanggungjawab kita sebagai warga negara. Dan yang ketiga pula, kepada negara. Di sini pula sudah tentu kestabilan negara akan tergugat kalau rakyat tidak bersatu padu ataupun bergaduh. Seterusnya pula tadbir urus pentadbiran akan kucar-kacir. Dan seterusnya pula yang keempat, walaupun kita dah ada beberapa hak yang telah pun termaktub dalam perlembagaan kita, tapi hak-hak tersebut perlu melalui batasan yang telah pun ditetapkan. Betul, cikgu. Ada dua yang cikgu pilih di sini. Yang pertama, perkara 9 larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Yang kedua pula perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan. Dua hak ini telah diberi kepada rakyat kita, tapi kita perlu melaksanakan dengan batasan tertentu. Contohnya, mari kita lihat perkara 9 larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Tidak boleh memasuki mana-mana kawasan yang mengenakan sekatan atas alasan keselamatan dan kesihatan di bawah undang-undang. Contoh yang paling dekat semasa pandemik ini. PKP. Ya, PKP merupakan salah satu contoh perkara 9 yang pernah diamalkan dalam negara kita. Dan mungkin pelajar-pelajar, murid-murid yang ada kat luar pun mereka dah tahu. Sebenarnya PKP ini termaktub dalam perkara 9. Kita telah dilarang untuk Merentas keluar negeri. dari rumah, merentas negeri atas sebab kesihatan. Keselamatan dan kesihatan, betul. Nampak tak murid-murid? So, perkara 9 ini kita boleh gunakan contohnya PKP. Perintah kurung
Boleh kita letak di bawah perkara 9. Betul. Okey, seterusnya pula, walaupun kita diberi kebebasan untuk bergerak, tapi dalam satu situasi kita tak boleh bergerak. Okey, yang kedua pula perkara 12 berkenaan dengan pendidikan, di mana tidak bersikap diskriminasi terhadap sesiapa saja untuk mendapatkan pendidikan. Walaupun negara kita mempunyai pelbagai bangsa, setiap kaum mempunyai sekolah masing-masing, terutamanya sekolah rendah, merujuk kepada perkara 12 di mana hak untuk mendapat pendidikan. Okey, dapat tak murid-murid di sini? Apakah walaupun kita telah diadakan hak, tapi kita perlu mengikut batasan yang telah ditetapkan. Itu dia daripada Cikgu Somu. Jadi kita dah belajar tentang hak dan tanggungjawab, kesan hak dan tanggungjawab, juga batasan hak dan tanggungjawab. Cikgu, kalau saya boleh bertanya, adakah murid-murid akan perlu memberi fokus bagi menjawab soalan peperiksaan bagi perkara-perkara Perlembagaan Persekutuan yang dinyatakan oleh Cikgu sebentar tadi? Murid-murid perlu fokuskan kepada isu yang kita boleh kaitkan dengan setiap perkara tersebut. Contohnya tadi isu berkaitan tentang perintah berkurung. Itu salah satu isu yang kita boleh kaitkan di bawah perkara 12. Ataupun isu yang berkaitan tentang penjelasan pembayaran cukai. Itu boleh dikaitkan di bawah salah satu perkara. So di sini pelajar, murid-murid perlu fokuskan kepada setiap isu yang nampak di bawah perkara-perkara tersebut. Maksudnya memberi contoh. Sebagai contoh, perkara 9 tentang kebenaran merentas negeri ketika perintah kawalan pergerakan. Betul. Dan pelajar akan dapat di sini boleh dapat markah penuh, terutamanya pelajar tingkatan 5 dalam peperiksaan SPM. Dengar tu nasihat dan panduan daripada Cikgu Somu. Kak Yuyu berharap murid-murid yang sedang menonton ini memberi fokus sepenuhnya kepada pembelajaran pada hari ini. Selepas ini banyak lagi yang kita nak belajar bersama dengan Cikgu Somu. Jangan ke mana-mana, Didik TV, KPM.